gerakan tanah air, GTA, gerakan tanah air. Yang saya tahu GTA ni Grand Theft Auto, GTA Grand Theft Auto GTA. Tapi Mahathir hari ini mengumumkan telah membuat satu press conference hari ini berkenaan dengan satu gabungan parti baru Melayu Islam katanya, yang dinamakan Gerakan Tanah Air. So bila saya dengar dia punya press conference tu, saya kesian pula dengan Mahathir ni kan. Dia masih lagi kita bernostalgia dengan cerita-cerita lama. Dia cerita kita sebagai parti baru, kita kena membantu Melayu. Ramai orang Melayu jual tanah. Cerita jual tanah ni puluh tahun dulu, 2-3 generasi kita dulu betul mereka jual tanah. Sekarang ini tuan-tuan, macam mana nak jual tanah? Tanah pun tak ada nak dijual tuan-tuan. Kenapa? Dia kata sebab kerajaan sekarang ini tak membantu. Kerajaan ni lah menyebabkan kesenjangan pendapatan yang jauh. Kita tanya 22 tahun siapa yang memerintah tuan-tuan? Sewaktu dia memerintah, tak payah cerita 22 bulan Macam Anwar sebut tentang 22 bulan dia jadi Perdana Menteri, tak payah cerita yang tu. 22 tahun dia memerintah, apa yang dia telah lakukan kepada orang Melayu kita? Yang kaya ada, bukan kita kata tak ada orang kaya orang Melayu. Tetapi kita kena ingat tuan-tuan, yang kaya di kalangan orang Melayu adalah orang yang berada di sekeliling dia dan di sekeliling UMNO. Tuan-tuan, kita bercerita, dia kata ini adalah parti gabungan Melayu Islam, bukan kita rasis. Dia kata sebab kita nak memperjuangkan Melayu. Dia salah satu dari 4 komponen. Dia ada putra, dia ada pejuang, dia ada putra, dia ada pejuang, dia ada berjasa. Kemudian ada satu parti iman. Parti iman ni tuan adalah parti India Muslim. Jadi kalau dia kata nak Melayu, last saya cek, India Muslim ni bukan Melayu tuan-tuan. Bukan kita nak kata dia salah nak bawa India Muslim, tapi kalau nak main sentimen Melayu tu, main betul-betul lah kan. Parti iman tu bukan parti Melayu, dia parti India Muslim. Dia boleh ubah agama dia, tak adalah dia tak boleh ubah agama dia. Kita boleh ubah agama kita, tetapi kita tak boleh ubah bangsa kita. Dia tak boleh menafikan, sebagai Mahathir itu sendiri tak boleh menafikan dia bukan berbangsa Melayu. Ya, menurut perlembagaan, kalau kita bertutur bahasa Melayu, beragama Islam, kita ambil budaya Melayu, kita adalah Melayu. Betul, menurut perlembagaan. Tetapi sekarang ini bukan parti menurut perlembagaan. Ini parti menurut ras, menurut bangsa. Yang dia nak dagangkan, produk ini nak dijual ada produk bangsa. Sekarang ini tuan-tuan, orang duk sibuk lah dulu parti yang memecah belahkan Melayu. Inilah dia Cina, India, inilah dia bukan Melayu yang memecah belahkan Melayu. Memecah Pakatan Harapan, memecah belahkan Melayu. Memecah belahkan Melayu. Saya nak cerita tuan-tuan, 3 gabungan besar, Barisan Nasional UMNO yang dipimpin oleh UMNO, Perikatan Nasional yang dipimpin oleh PAS dan Bersatu, ni Gerakan Tanah Air yang dipimpin oleh Pejuang. Tiga-tiga ni gerakan parti apa tuan-tuan? Bangsa apa? Agama apa? Kita tak payah sembang lah cerita Melayu ke cerita Islam ke. Tiga-tiga gerakan ni gerakan Islam Melayu. Siapa yang memecah belahkan Melayu? Siapa yang memecah belahkan Melayu sekarang ini? Jadi kalau ada macam-macam kat luar masih termakan dengan sentimen Melayu ni, maka bodohlah mereka. Itu je ayat saya boleh pakai. Tuan-tuan, dalam zaman sekarang ini, masa ni ketika tahun 2022 lagi ni, kita masih lagi nak bercerita tentang perjuangan Melayu. Kita merdeka 1957, pembentukan Malaysia 1963. Siapa yang lahir 57, siapa yang lahir 63, ramai dah meninggal dunia tuan-tuan. Maksudnya apa? Dah tua dah negara kita ni, tetapi kita masih lagi bersentimental dan bercerita tentang struggle orang Melayu setelah puluhan tahun. Setelah puluhan tahun kita masih lagi cerita struggle orang Melayu. Sedangkan yang memerintah itu Melayu, pimpinan tertinggi itu Melayu, yang memegang kuasa itu Melayu, yang parti yang memerintah sejak sekian lama itu Melayu dan Islam. Tetapi kenapa kita masih lagi bercerita tentang isu Melayu tertindas di bumi sendiri di mana majoritinya orang Melayu? Kenapa? Di sebenarnya Melayu tak tertindas tuan-tuan. Melayu tak susah. Bukan kita kata tak ada Melayu susah. Ada. Sebagaimana juga ada Cina susah, ada Iban susah, ada Kadazan susah, ada India yang susah yang ramai. Ada, saya tak menafikan. Tetapi kita jangan juga menafikan ada Melayu yang kaya raya, ada Cina kaya raya, ada juga pemimpin yang kaya raya tuan-tuan, yang hanya mengaku aset dia 4 juta tetapi
bayar teks 1 bilion lebih. Ada di kalangan pemimpin-pemimpin UMNO dan sekutunya. So maksudnya apa? Ada Melayu yang kaya raya, tetapi mereka hanya sekelompok kecil elit yang berada di dalam kelompok dan kepompong UMNO Barisan Nasional. Itu saja. Dan sekitarnya. Sedangkan majoriti rakyat kita hidup susah. Majoriti rakyat kita masih lagi menghadapi kesenjangan pendapatan. Tadi saya dengar BFM Business FM di 89.9 saya dengar. Ada seorang Mina ni, saya tak ingat nama dia, one Chinese lady ni, bercerita tentang disparity of economy, disparity of income, kesenjangan pendapatan. Kemudian dia bercerita tentang kenapa gaji kita kecil berbanding contoh negara seperti Singapura. Adakah inflasi itu melebihi daripada kenaikan gaji? Jawapan dia mudah dia. Inflasi kita lebih tinggi berbanding dengan kenaikan gaji. Saya ingat masa saya kerja tahun 2005 dahulu, fresh grad, kalau diploma, fresh grad diploma 1,300 tuan-tuan. Degree 1,500. Hari ini masih yang sama. Maksudnya lebih 20 tahun, hampir 20 tahun. Daripada pendapatan itu tak nampak peningkatan. Dan salah satunya kata kenapa, antara faktor lah kenapa kenaikan gaji kita tidak meningkat tinggi, antaranya ialah kita tak ada clear policy pasal foreigners. Itu yang pertama. Kedua, productivity. Rakyat di negeri Singapura, di negeri Jepun lebih produktif berbanding dengan rakyat Malaysia. Yang tu saya tak nak komen lebih-lebih Tetapi poinnya apa tuan-tuan? Poinnya apa? Poinnya berpuluh tahun kita masih lagi cerita pasal Melayu ni hidup macam ni. Dah berpuluh tahun ni. Oh, perjuangan tu tak habis is. Siapa yang tak habiskan? So kalau dia memerintah selama puluhan tahun, daripada zaman apa orang kata sebelum merdeka sampai sekarang dia berada dalam politik, tak boleh memperbaiki hidup orang Melayu kita, apa jaminan dia boleh baiki selepas ini? UMNO memerintah daripada puluhan tahun sampai sekarang masih lagi kita mengakui bahawa ada masalah, tak selesai masalah itu. Jadi apa jaminan mereka boleh berjaya selepas ini? Betul. Kalau PAS memerintah sekarang ini tidak boleh menyelesaikan masalah di Kelantan sekalipun, apa jaminan mereka boleh memerintah dan boleh menyelesaikan masalah kita selepas ini? Kalau mereka sibuk dengan benda-benda lain. Sebab itu tuan-tuan, produk yang mereka jual agama, produk yang mereka jual bangsa, macam cerita Piramli lah, jual ubat. Hai obat, mari beli obat. Kalaulah terlambat tak dapat. Tapi dalam cerita ini dia jual obat. Obat apa? Obat apa? Obat bangsa, obat agama. Itu obat dia. Ubat dia ubat agama, ubat bangsa. Itu ubat dia nak jual. Dia tak ada modal lain dah nak jual tuan-tuan. Modal agama bangsa itu je lah dia nak jual tuan-tuan. Pejuang ni apa dia nak perjuangkan? Dia nak perjuangkan bahawa selama ini kerajaan gagal dalam nak mentadbir orang Melayu. Dialah kerajaan sebelum ini. Dialah kerajaan sebelum ini. Dia baru saja menyertai Pakatan Harapan tahun bila? 2017, 18, 19, 20, 21, baru 5 tahun. Umur dia sekarang 97 tahun tuan-tuan. Baru 5 tahun. Sepanjang hidup dia bersama dengan UMNO, bersama dengan Barisan Nasional. Untuk apa? Itu saya cerita tentang Mahathir ni. Lepas tu masuk pula Bersatu, Ezam Nafiqah lah. Putra dekat situ. Masuk Iman. Iman ni adalah parti India Muslim. Kat mana Melayunya? Kau tak boleh cakap macam tu Kita kata tak resis. Bukan masalah resis tuan-tuan. Kalau kau kata kau bawa parti Melayu, yang kau pergi bawa parti India Muslim tu kenapa? Tapi dia Muslim Melayu. Melayu. Ni untuk macam-macam dia lah yang duk bantai kita kan. Ini perjuangan Melayu cerita tak habis tuan-tuan. Ni kalau tahun 1940 ke 1950-an ke, sebelum merdeka, awal 60-an ke, bolehlah kita cerita bab Melayu ni. Kita cerita Melayu Islam ni boleh lah tuan-tuan. Modal boleh jual lah masa tu, produk boleh jual lah. Sekarang ni orang dah muak lah cerita bab Melayu Islam. Sebab apa cerita Melayu ni Islam tuan-tuan? Yang kaya bukan orang Melayu pun. Yang kaya Melayu juga, tapi itu sebab
Itu grup-grup yang konon yang itulah, yang sekumpulan kecil tu, itulah yang kayanya. Untuk maklumat tuan-tuan, semalam Ismail Sabri ada berhimpun dengan rakan-rakan kabinet di Shangri-La, dan ada perkabaran bahawa Muhyiddin Yassin akan menarik sokongan. Itu ada perkabaran lah, betul atau tidak. Dan ada kemungkinan bahawa kerajaan ini akan tumbang sebelum orang kata apa, sebelum bajet ini dibentangkan. Ada kemungkinan. Dan kita tak ada berita hari ini bila ada, sepatutnya ada pertemuan di antara Ismail Sabri dan what do you call that, siapa nama dia, Ismail Sabri dan Hamzah Zainuddin, berkenaan dengan jawatan timbalan Perdana Menteri. Sepatutnya ada, tetapi tidak ada berita yang dinyatakan dan diwar-warkan. Jadi kita tak berapa clear apa yang berlaku hari ini, dan kita kena tunggulah beberapa hari ini sama ada akan ada tindakan drastik menarik sokongan, ataupun sokongan itu akan ditarik daripada UMNO sendiri. Okey, habis.